عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amalan itu berdasarkan niat. Setiap orang memperoleh mengikut apa yang ia niatkan. Sesiapa yang niat hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, maka ganjaran hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang niat hijrahnya kepada dunia yang ia ingin dapatkannya atau kepada perempuan yang ia ingin kahwininya, maka pahala hijrahnya adalah kepada apa yang ia hijrahkan, apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sebelum ini kita telah bicara berkenaan dengan niat, berkenaan dengan mana ungkapan yang pertama di dalam hadis ini, iaitu innamal a'malu binniyat. Seterusnya malam ni kita nak sambung pula kepada ungkapan yang kedua, yang seterusnya, iaitu wa innama likulli imri'in ma nawa, atau wa innama limri'in ma nawa, iaitu seseorang ataupun setiap orang memperolehi mengikut apa yang ia niatkan. Jadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut sebelum ni berkenaan dengan amalan seseorang itu, baik ataupun buruk ataupun lagu mana keadaan amalan seseorang itu, hak tu berdasarkan kepada niat. Mana di dalam ungkapan yang pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam rakyat gitu, mana amalan seseorang manusia ni sejauh mana comel ataupun tak comel amalan dia, diterima ataupun ditolak amalan dia, itu tu berdasarkan kepada niat. Kerana apa? Kerana apa berdasarkan kepada niat tu? Kerana seseorang itu hak dia nak boleh daripada amalan dia, baik sama ada amalan itu baik sekalipun, ataupun kalau amalan itu buruk, buruklah. Mana hak dia nak boleh daripada amalan dia, khususnya amalan yang baik itu, itu mesti berdasarkan kepada niat. Hak dia boleh hasil daripada amalan dia. Dan daripada sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada kata-kata dia ni wa innama limri'in ma nawani, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengisyaratkan kepada beberapa perkara, iaitu antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengisyaratkan kepada ta'yin al-manwi. Ta'yin al-manwi, menentukan sesuatu yang disyaratkan, sesuatu yang diniatkan. Itu tu adalah syarat, mesti. Mana setiap orang mesti dia kena tentu benda hak dia nak niat, benda yang diniatkan. Jangan dia niat dia tak tahu benda gapo hak dia niat. Tak boleh. Dia kena tahu gapo hak dia nak niat. Semaya itu kita nak tahu tu, beza nak tahu benda gapo hak diniatkan yang dikehendaki, nak tahu, nak menentukan benda gapo yang diniatkan itu, hak tu merujuk kepada tujuan niat sebelum, merujuk kepada maksud niat sebelum, iaitu nak membezakan sesuatu amalan dengan sesuatu amalan yang lain. Kita kena tahu gapo dia, kita nak semaya ni, nak semaya zuhur ke nak semaya asar, kena tahu, kena tentu, manwi kena tentu. Semaya ni semaya zuhur kena tentu, semaya ni dengan qasar, semaya ni dengan tamam, mesti ditentukan manwi itu. Jadi tentu tu tujuannya nak beza hak tadilah, nak beza sesuatu ibadat daripada ibadat yang lain, nak beza sesuatu ibadat daripada adat. Dan hak besar sekali, hak penting sekali, kena tentu manwi itu, adakah sesuatu yang diniatkan itu, yang dibuat itu kerana
Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Kena tentu waktu kena tahu, kena pastikan. Yang kedua, nak isyarat kepada hujung jatuh amalan seseorang. Sama ada amalan itu diterima ataupun ditolak, boleh pahala, berdosa, itu semua adalah berdasarkan kepada niat. Waktu itu semua atas niat berlaku. Atas niat berlaku. Walaupun amalan itu sebesar mana sekalipun. Jadi waktu kita akan sebut, mana akan sebut selepas pada ni, mana berkenaan dengan hijrah. Apa yang Nabi SAW pilih hijrah sebagai contoh dalam hadis ni. Mana amalan besar. Sebesar mana amalan itu sekalipun, nak tentu amalan itu boleh pahala ataupun tak boleh pahala, tentu dia duduk mana ketentuan dia? Atas niat. Atas niat. Jangan kita ingat sesuatu amalan, sesuatu benda hak kita buat, terus kita confident, kita pasti, kita yakin boleh selalu dah pahala tu. Jangan kira lagu tu. Kita kena kira atas niat. Atas niat. Mana penilaian ataupun kayu pengukur amalan seseorang sama ada diterima ataupun tidak diterima, kayu pengukur dianya adalah niat. Walau dari segi zahir itu mana menepati kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari segi hak batinnya, hak tersembunyinya, niat tu mana. Di dalam hadis yang lain sebagai contoh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-khairu li thalathatin, li rajulin ajrun wa 'ala rajulin wizrun wa li rajulin sitrun wa 'ala rajulin wizrun. فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله وأما الذي هي ستر فرجل ربطها تقيا وتعففا وأما الذي عليه وزر فرجل ربطها فقرا ورياء." Ini contoh macam mana sesuatu amalan yang sama tapi bolehnya lain. Dan cara yang bolehnya lagu lain. Walaupun benda sama. Iaitu Nabi SAW bersabda, kuda ni untuk 3 perkara. Untuk 3 jenis penerimaan. Cerita kuda ni, sebab zaman itu zaman kuda. Zaman Nabi SAW, zaman kuda. Jadi mana dengan kuda ni, seseorang memperolehi salah satu daripada 3. Iaitu seseorang itu dia boleh daripada kuda dia tu dia boleh pahala. Dengan kuda dia tu dia boleh pahala. Seseorang yang lain dengan kuda dia tu sekadar dia boleh untuk memenuhi keperluan dia, menutup. Mana memenuhi keperluan dia. Pahala pun tak boleh, dosa pun tak boleh. Seorang lagi dengan kuda dia tu boleh dosa. Boleh dosa. Mana seseorang beli kuda zaman itu. Kalau kita ni seseorang tu beli kereta, kita kata beli kereta. Mana beli kereta, orang ni beli kereta boleh pahala. Orang ni beli kereta tak boleh apa-apa. Boleh sekadar dia nak main anak beranak dia. Orang ni beli kereta boleh dosa. Beli kereta juga dosa dia. Kereta tolak. Nabi berkata lagi, ada pun orang yang memperolehi pahala dengan kuda dia tu, iaitu seseorang yang mengikat kudanya untuk jalan Allah. Mana seseorang yang dia beli kuda, dia tujuan dia adalah untuk agama. Untuk agama, untuk kebajikan. Itu maksud dia beli kuda. Maka dia boleh pahala. Dengan semata-mata dia beli kuda tu pun, dia boleh pahala. Boleh pahala. Bahkan di dalam hadis yang lebih panjang lagi, lebih detail lagi, Nabi SAW sebut setiap minum air, dia minum air, tua dia tak suruh pun minum air, boleh pahala. Setiap hak dia berok tu boleh pahala kepada tua dia. Semua dia boleh berlaku pahala kepada tua dia. Hasil daripada kuda hak dia beli. Sebab apa? Sebab dia beli kuda tu untuk kebajikan, untuk agama Allah, untuk jalan Allah. Begitu juga dalam konteks sekarang ni kita kata beli kereta. Dia ni beli kereta boleh pahala. Sebab apa? Dia beli kereta tu tujuan untuk agama.
Ataupun tujuan dia beli kereta untuk perkara-perkara kebajikan, untuk benda-benda molek. Lebih-lebih lagi kalau dia nakah, dia apa kita panggil, dia wakaf pula kenderaan dia tu untuk agama, lebih-lebih lagi boleh pahala daripada kereta dia. Orang yang kedua iaitu orang yang mana kuda dia tu adalah semata-mata untuk boleh dia dengan kuda dia tu sekadar nak memenuhi keperluan dia, iaitu seseorang yang dia mengikat kuda dia tu ataupun dia membeli kuda dia tu untuk ta'affuf, untuk jaga diri dia daripada mitok-mitok dengan orang. Jadi tak payah nak pinjam-pinjam dengan orang, tak payah nak nyusuh-nyusuh dengan orang, nak pergi mana-mana dia boleh. Sebagaimana seseorang tu dia beli kereta dengan maksud untuk kegunaan dia. Dia nak pergi mana-mana dia boleh pergi, nak bawa anak beranak dia boleh pergi, tak payah. Bukan kata nak setiap kali nak naik kereta tak, dipinjam orang. Bukanlah begitu. Mana tidak menyusahkan orang lain. Ta'affuf. Ini kereta tu atau kuda tu semata-mata untuk memenuhi keperluan diri dia. Golongan yang ketiga iaitu seseorang yang mengikat kuda dia tu, mana dia membeli kuda dia tu fakhran wa riya'an, kerana nak menunjuk-nunjuk, kerana nak berbangga-bangga. Kerana tu dia beli kuda dia. Sebagaimana kalau kita kata zaman kita tidak beli kereta, kita nak menunjuk, nak bagi. Tengok orang sebelah beli hak besar, kali kita kena beli hak besar lagi ni. Nampak dia beli hak besar, beli hak besar lagi. Sehingga dengan adanya kenderaan itu, kuda ko atau kereta ko, dia menjadi sombong. Jadi sombong, menyusah orang lah macam-macam. Sebab tu orang lagu tu dengan kereta hak dia beli, dia boleh dosa. Dia boleh dosa. Makna sini sesuatu amalan yang sama, tapi hasil daripada amalan itu berlainan. Begitu juga kalau kita kata seseorang itu, kalau dia pergi masjid semaya, hak tu sama. Orang ni boleh pahala, orang ni boleh dosa. Orang ni boleh dosa. Mana tak serupa, tak sama. Sebab apa? Apakah orang ni pergi semata-mata kerana ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pergi kerana nak dapat kebaikan daripada berjemaah. Hak ni pergi kerana nak tunjuk-tunjuk orang, nak tunjuk nampak dia tu rajin. Orang kata rajin dia, bagus dia pergi masjid semua. Maka dari segi hasil amalan itu, natijah amalan itu berbeza, tidak sama. Yang seterusnya, di sini Nabi SAW nak supaya umat dia ni memastikan amalan dia tu betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kerana sesuatu yang lain. Supaya apa? Supaya perolehan dia tu, hasil dia tu molek. Hasil dia tu adalah molek daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam nak isyarat kepada kepelbagaian manwi. Sesuatu yang diniatkan, kepelbagaian. Walaupun satu amalan dia buat, tapi banyak niat, beberapa niat. Satu amalan dengan beberapa niat, tapi boleh berlaku. Boleh berlaku walaupun sahaja amalan dia buat. Seperti kita kata, mana kepelbagaian manwi, ta'addudul manwi ataupun ta'addud manawa. Kepelbagaian berbilang-bilang, beberapa. Bukan satu. Seperti contoh hak mudah kat kita kata, seseorang tu dia pergi ke masjid. Amalannya sahaja pergi ke masjid. Tapi niat dia pergi ke masjid, dia nak pergi semaya Jumaat. Dia nak pergi dengar orang mengajar. Dia nak pergi jumpa dengan mana orang sekitar tu. Nak pergi tanya khabar dia ni sedar ke tak. Nak pergi hubung silaturahim. Banyak niat dia. Banyak tujuan daripada pergi masjid itu. Bukan sahaja tujuan dia. Mana banyak niat dia. Beberapa niat dia pergi ke masjid dengan satu amalan yang dia buat, iaitu pergi ke masjid, tetapi niat dia tu pelbagai. Banyak. Bukan satu. Maka Allah hak lagu ni pun dia boleh berlaku. Semua hak dia niat tu dia mendapatkan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana dia pergi? Mana dia pergi ke masjid tu dengan pelbagai niat, dia boleh dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan kata sahaja dia boleh pahala. Dia boleh pahala pergi masjid sahaja je, bukan. Boleh pahala sembahyang Jumaat saja je, bukan.
tapi banyak. Beberapa pahala diperolehi oleh dia. Seterusnya isyarat kepada seseorang itu, walaupun dia buat sesuatu perbuatan, dari segi zahirnya perbuatan itu bukan ibadat. Zahirnya bukan ibadat. Tetapi bila mana niat dia buat tu dengan tujuan yang baik, dia akan boleh pahala juga. Akan boleh pahala juga. Seperti seseorang itu kalau dia mandi. Dia mandi tujuan dia mandi tak apa-apa. Mandi supaya dia segar dalam ibadat. Dia bangun pagi sebelum subuh dia mandi. Tak apa yang mandi itu. Kalau kita tidak ada wajib mandi. Tapi dia mandi tak apa. Kalau mandi segar sikit semaya subuh. Tidaklah ngantuk. Tidaklah sengguk semaya subuh. Mana kalau mandi boleh beri perhatian dalam semaya subuh. Boleh perhati untuk email baca apa. Boleh beri perhatian sepenuhnya. Tidak mengatuk. Jadi itu tujuan dia mandi. Padahal kita kata mandi ni bukan ibadat mandi ni. Biasa mandi. Tapi disebabkan oleh niat mandi dia tu molek. Walaupun amalan itu tidak berupa ibadat yang khusus. Supaya semaya puasa ke. Tetapi dia tak memperoleh pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab niat dia baik daripada sesuatu amalan itu, sesuatu perbuatan itu. Niat dia baik. Begitu sebaliknya, kalaulah sesuatu tu ibadat tu zahirnya ibadat, tapi kalau tak ikhlas, boleh juga, saja juga. Saja juga. Tak boleh pahala juga. Bahkan dikhawatiri, ditakuti mendapat kemurkaan pula daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab buat tidak kerana Allah Taala. Jadi menyebutkan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadat. Dalam ibadat sekutu. Bui, makna bui niat ibadat tu kerana nak tunjuk kepada seseorang yang lain. Nak mendapat sesuatu daripada orang lain, bukan kerana nak mendapat sesuatu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan kita nak buat ibadat ni kita dengan maksud nak boleh sesuatu daripada Allah Taala. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Tu salah satu contoh. Sesiapa yang puasa dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan dengan maksud nak mengharapkan pahala daripada Allah Taala. Buat amal nak pahala daripada Allah. Nak pahala daripada Allah. Tiba-tiba dia buat amalan nak sesuatu daripada orang lain. Bermakna dia telah menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ibadatnya. Dalam ibadat melakukan syirik kepada Allah Taala. Jadi kalau lagu tu walaupun zahir dia ibadat tapi sia-sia sahaja. Sia-sia. Bukan takut jadi sebaliknya. Bukan hak molek boleh, tak molek pula boleh hasil daripada ibadat. Kemudian seterusnya niat yang baik. Di sini juga Nabi sallallahu alaihi wasallam nak isyarat hasil daripada amalan seseorang itu, niat seseorang itu bukan semata-mata niat yang baik di permulaan amalan sahaja, bukan. Jangan waktu saja. Tetapi hendaklah berterusan sehingga ke akhir amalan. Sehingga akhir amalan itu niat itu sentiasa baik. Jangan jadi berubah niat amalan itu. Kerana apa? Kerana sesuatu amalan seseorang ni nilai Allah Subhanahu Wa Taala nilai juga akhir dia tu, kesudahan dia tu lagu mana. Sebagaimana di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesuatu amalan itu dinilai mengikut kesudahan dia. Suk dia tu lagu mana? Suk dia tu lagu mana? Akhir amalan dia. Kalau nak awal dia waktu molek tu, ikhlas molek tu dia buat, tiba-tiba akhir tu niat berubah, maka amalan itu jadi sia-sia juga. Jadi sia-sia. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu membatalkan, mensia-siakan sedekah kamu dengan ungkit-ungkit dan juga dengan menyakiti. Jangan. Mana mula-mula molek dah beri sedekah, tolong, bantu gitu. Bertahun dah tolong, bantu dia. Akhir-akhir sekali menyukit, menyakiti. Tu menyakiti. Hasil dia saja-saja. Kok buat selama kuning tu jadi sia-sia, batal, dihapuskan. Dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya amalan seseorang itu bukan sekadar awal saja kena niat tu molek.
mana hati dia tu molek di dalam sesuatu amalan, akhir dia pun begitu juga. Akhir dia begitu juga. Mana kena molek berterusan daripada awal sehingga ke akhir. Begitu juga dengan kehidupan seseorang. Mana kehidupan seseorang itu molek tu biarlah subuh. Jangan jadi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mana kita akan jumpa selepas dari hadis seterusnya ni, kita akan jumpa iaitu seseorang itu dia buat amalan ahli syurga sehingga jarak dekat ada dengan syurga. Sehasta dah dekat benar dah. Tiba-tiba ketentuan mendahuluinya dia tu beramal dengan amalan ahli neraka, masuk neraka. Tapi waktu itu insya-Allah kita akan bincang semula lah waktu itu. Tapi maknanya biarlah berterusan. Sebab apa? Hak Allah Subhanahu wa taala kiranya akhir. Tapi biasanya akhir ni dia atas hak awal. Biasanya. Kalau hak awal molek, biasanya akhir dia molek juga. Kalau awal tak molek, biasanya akhir tak molek juga. Sebab tu untuk kita nak memastikan sesuatu amalan itu akhir dia tu berakhir dengan molek, niat tu berterusan molek, maka awal pun kita kena molek. Betul niat sejak daripada awal. Betul niat molek ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, itu berkenaan dengan mana kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Kemudian seterusnya kalau kita tengok selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam royak berkenaan dengan amalan itu atas niat, berkenaan dengan seseorang itu daripada amalan dia hak dia bolehnya atas niat dia hak dia boleh. Bukan semata-mata atas amalan itu, tapi atas niat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam buat contoh. Dia buat contoh. Contoh yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini ialah amalan hijrah. Amalan hijrah, bukan amalan lain. Hijrah bukan semaya, bukan puasa, bukan, tapi amalan hijrah. Hijrah tu apa hijrah? Hijrah ni mana pindah, meninggalkan, mana pisah daripada tanah air dan keluarga. Itu makna hijrah dari segi bahasa. Dari segi syar'i, mana hijrah dari segi makna istilah syarak, istilah agama, iaitu meninggalkan tempat yang tidak aman ke tempat yang aman. Ataupun meninggalkan sebuah negara kafir ke negara Islam. Dengan maksud untuk nak jaga diri. Kalau duduk negeri kafir tak ada buat amal ibadat, kena tekan ke orang kafir, takut-takut lama-lama sekali boleh jadi berubah. Akidah boleh jadi berubah, jalik boleh jadi bunuh. Kena berhijrah ke negara Islam. Dan hijrah juga dengan makna meninggalkan kemungkaran. Seperti di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Warujza fahjur." Dan berhijrahlah. Dan perkara benda-benda kemungkaran, perkara-perkara maksiat, iaitu sini menyembah berhala, hendaklah kamu berhijrah. Mana hendaklah kamu meninggalkannya. Masuk juga. Itu pun termasuk di dalam hijrah juga, iaitu meninggalkan perkara mungkar, meninggalkan amalan-amalan maksiat. Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil amalan hijrah sebagai contoh dalam hadis dia. Contoh niat. Sebab apa? Sebab apa tidak ambil amalan semaya? Sedangkan kita kata semaya ni as-salatu imaduddin. Semaya ni dia agama. Hadis kan. Semaya ni rukun utama, rukun Islam utama. Tapi apa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ambil contoh semaya? Tetapi sebaliknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil contoh amalan hijrah. Apa? Kerana apa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam nak isyaratkan di sini, iaitu sesuatu amalan yang kedudukan dia tinggi di dalam agama. Begitu tinggi sekali amalan itu dalam agama. Dan juga amalan itu pun dengan maksud untuk menjaga agama. Dengan maksud nak memberi kekuatan kepada agama. Hijrah itu juga dia nak jaga agama sebab tadi. Nak memberi kekuatan kepada agama, sama ada kepada agama diri sendiri itu orang yang berhijrah, ataupun memberi kekuatan kepada agama iaitu dari segi tempat hak dia nak pergi. Mana dia pergi hijrah ke sesuatu tempat tujuan apa? Supaya orang Islam boleh berhimpun situ ramai-ramai, duduk setempat, ada kekuatan untuk orang Islam boleh buat sesuatu. Mana orang Islam boleh buat sesuatu dengan berhimpun di sesuatu tempat. Jadi maknanya hijrah ni besar, amalan saja besar.
Mana dengan maksud menjaga dan memberi kekuatan kepada agama. Tetapi kalaulah amalan yang sebegini besar ni, niat tak betul, saja. Sia-sia. Setara amalan besar ni, kalau niat tak betul, Allah Ta'ala tak terima. Hak besar ni. Patut kalau amalan kecil-kecil, tak usah tanya. Tak usah tanya. Setara hak besar pun dia tak terima kalau amalan tak betul. Kalau niat tak betul. Kalau kita kata, Allah, bukan benda besar ke, niat sikit dah tak kena, terimalah ada. Kalau niat tak betul, memang tak terima. Kalau cacat sikit sebanyak lain, boleh kira. Boleh kira lagi. Boleh lagi. Tak apa lagi. Dimaafkan lagi. Tapi kalau niat tak betul, amalan sebesar mana sekalipun, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana nak isyarat supaya kita ni di dalam semua bentuk amalan yang kita buat, niat tu mesti kena ikhlas. Niat tu kena betul molek. Jangan dia ingat benda besar kita buat, maka tak apa. Niat tak apa, lagu-lagu mana. Benda besar ni aku buat ni. Benda besar ni bukan benda main-main ni. Doktor tu yang tak terima, niat sekarang jatuh tak. Jangan. Jangan berasa lagu tu. Jangan silap kalau berasa lagu tu. Kita kata, kita ni dakwah ni, berdakwah ni. Besar ni nak ajak orang pada benda kebaikan. Niat silap sikit niat. Doktor tu yang tak terima. Jangan. Silap kalau pandai lagu tu. Amal sini Nabi nak isyarat. Amalan sebegitu besar pun, niat tidak ikhlas, maka amalan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap tidak diterima. Baik, kedudukan hijrah pula. Bapa yang pilih amalan hijrah sangat ni. Kita tengok kedudukan hijrah di dalam agama. Hijrah ni amalan yang sangat tinggi kedudukan dia di dalam agama. Sangat tinggi. Sebab apa? Sebab dengan hijrah, agama dapat dipelihara. Dan juga amalan-amalan yang lain serta hukum-hukum agama dapat ditegakkan dengan hijrah. Seperti dulu, Nabi SAW pada ketika dia duduk di Mekah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu buat surah. Kita kata surah, masjid kecil dekat tepi rumah dia. Nak baca Quran derah sikit baca Quran dalam semaya. Orang kapi marah. Baik. Mu nak semaya kau sudahlah. Jangan duduk dengan kau kan. Marah. Nak buat amal tak boleh. Terhalang. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain terhalang nak buat amal secara terbuka, nak buat ibadat secara terbuka terhalang. Nabi SAW pun nak peluang sangat dakwah dia pun terhalang. Tak. Bila mana Nabi SAW berhijrah ke Madinah bersama dengan sahabat-sahabat dia, maka amalan agama dapat ditegakkan. Hukum hakam agama dapat dilaksanakan di negara Islam Madinah. Hasil daripada apa? Hasil daripada hijrah. Itulah besarnya amalan hijrah. Yang mana amalan hijrah ni kalau kita nak kategorikan dia, amalan hijrah ni kita boleh kategorikan dia di dalam kategori ibadat muqtadah, dia panggil. Ibadat muqtadah. Ibadat yang melampau kesannya. Ibadat yang memberi kesan kepada benda lain pula. Beza dengan semaya. Semaya, puasa, haji, apa-apa, hak tu orang panggil ibadat mustaqillah. Ibadat mustaqillah ni ibadat yang mana semata-mata, yang mana bila mana buat ibadat tu semata-mata ibadat tu lah boleh ni. Tidak kata dengan seseorang tu semaya maka dia boleh puasa. Tak. Kalau dia gastrik, dia semaya, dia tak boleh puasa juga. Ataupun dia malah, dia semaya tak boleh puasa juga. Apatah lagi kalau nak suruh kerana dia semaya tu orang lain boleh puasa ataupun orang lain boleh semaya. Tak. Sekadar semaya tu je lah. Makna ibadat mustaqillah ni sesuatu amal ibadat yang mana seseorang bila mana buat amal ibadat tu saja je hak jadi. Kalau dia semaya tu je lah. Tidak kata kerana semaya boleh puasa. Itu ibadat mustaqillah. Selagi ibadat muqtadah. Ibadat muqtadah ni dari segi kedudukan dia lebih tinggi lagi daripada ibadat mustaqillah. Lebih tinggi lagi. Seperti hijrah, jihad,
atau orang panggil ibadat muqtadah. Sebab apa? Sebab dengan ibadat tu hijrah atau berjihad, maka negara Islam dapat ditegakkan. Sebuah negara Islam dapat ditegakkan. Bila mana negara Islam dapat ditegakkan, maka amalan-amalan dapat dilaksanakan dengan bebas, mudah. Bahkan hukum hakam Islam dapat ditegakkan hasil kerana ibadah. Seperti ibadat hijrah. Hasil daripada hijrah, hukum Islam dapat dilaksanakan di Madinah. Hasil daripada hijrah. Itu makna dia ibadat muqtadah. Jadi hijrah ni termasuk dalam kategori itu. Maknanya besar kedudukan itu. Bukan main-main tu. Bukan kecil kedudukan itu kalau setara tu. Tetapi hak besar setara ni kedudukan dia pun, kalau niat tak ikhlas, tak jadi apa juga. Saja. Tunggu tengok kat, tengok kosong, markah kosong. Buat saja. Tu. Jadi maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak ingat hak tu lah, sebab tu dia pilih amalan hijrah. Pilih ni. Kemudian kedudukan hijrah juga di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan ini wajib kepada sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Iaitu pada ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, sahabat-sahabat semua wajib hijrah ke Madinah belaka. Hijrah ke Madinah. Begitu juga orang-orang yang duduk lain selain daripada Madinah wajib kena berhijrah ke Madinah belaka. Semua pergi berhijrah ke Madinah, berhimpun di Madinah untuk memberi kekuatan kepada Islam. Dan daripada situlah mereka dapat menggerakkan Islam tu ke seluruh dunia lah. Cuma sekadar kawasan itu dulu. Lepas pada itu keluar. Tapi daripada situ kekuatan hasil daripada hijrah. Tetapi amalan ni dulu wajib. Amalan ni telah dibatalkan. Mana hijrah dengan maksud tadilah. Dengan maksud tadi. Walaupun dari segi istilah hijrah itu masih lagi boleh dipakai sekarang ni. Tapi hijrah dengan maksud tadi, hak wajib tadi tak ada. Sudah tidak ada selepas daripada pembukaan kota Mekah. Mana selepas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai Mekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'da al-fath, walakin jihadun wa niyyah." Mana tidak ada lagi hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Tak ada dah hijrah. Hijrah dengan mana tak? Tak ada dah. Mana nak pergi semua pakai lagi beripun di Mekah tak ada dah. Tetapi hak ada sebagai ganti kepada hijrah tu, iaitu jihad dan niat yang baik. Mana keinginan untuk buat menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dan juga jihad. Hak tu berterusan sampai bila-bila. Jadi hak tu sebagai ganti kepada amalan hijrah. Sebab dari segi kategori dia tu sama, iaitu ibadat muqtadah. Dan juga kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut hak tu alternatif tu mana amalan jihad berterusan. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Mana jihad tu berterusan sampai ke hari kiamat. Sampai bila-bila. Hak tu tidak akan terhenti, boleh seumur, boleh pahala yang besar. Dan juga sebagai alternatif, sebagai jalan keluar pilihan lain untuk umat kemudian nak boleh juga ganjaran amalan hijrah yang begitu besar tu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beri dengan amalan lain, iaitu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala dan juga meninggalkan dosa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muhajir man hajara ma nahallahu an." Muhajir orang yang berhijrah yang sebenar. Orang berhijrah yang sebenar iaitu orang yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah daripada dia. Tinggal benda Allah Ta'ala lagi. Al-muhajir man hajara al-khataya wal-dhunub. Muhajir, orang hijrah yang sebenar iaitu orang yang meninggalkan dosa-dosa kecil dan juga dosa-dosa besar. Itu orang berhijrah yang sebenar. Bahkan kalaulah seseorang itu dia berhijrah sebagaimana hak Nabi buat. Hijrah mana cara sebagaimana cara hak Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk tu, tinggal satu tempat ke satu tempat yang lain kerana agama,
tetapi dia tidak dapat meninggalkan larangan Allah, tidak dapat meninggalkan dosa-dosa, mana dia tidak sapa lagi maksud hijrah. Tak sapa lagi maksud hijrah hak sebenar. Maknanya hak sebenar, hakikat hijrah hak sebenar ni dengan maksud tadi. Hijrah ke sesuatu tempat nak dapat kekuatan agama. Bila mana dapat kekuatan agama, dapat menegakkan, mengerjakan segala amalan-amalan agama dengan baik. Dan bila mana boleh buat lagu tu, maka amalan-amalan keji, amalan-amalan keburukan, dosa-dosa akan dapat ditinggalkan. Itu maksud hijrah. Hak sebenar. Kalau tak boleh sampai situ, tak sampai maksud hijrah. Serupa tidak hijrah. Serupa dengan tidak hijrah. Sebagaimana semaya. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya semaya hak sebenar. Semaya hak sebenar dapat menegah seseorang itu daripada perkara keji dan juga perkara munkar. Maknanya kalau dia duk semaya, bagi mari duk semaya, jaga semaya molek tapi duk buat benda keji, benda munkar, maknanya dia tu hakikatnya supaya tak semaya. Hakikat hak sebenar. Dia tak sapa lagi maksud daripada semaya tu. Jadi begitu juga dengan hijrah. Jadi bila mana seseorang tu dapat tinggal benda-benda tu, bermakna sebenarnya dia telah melaksanakan ibadat hijrah, amalan hijrah. Baik, kemudian hijrah pula. Kita bicara berkenaan dengan hijrah pula. Berapa persen hijrah ni? Berapa jenis hijrah? Jadi masing-masing ulama ni dia ada pembahagian masing-masing hijrah. Ulama ni dia bagi hijrah kepada gini, ulama ni dia bagi hijrah kepada gini. Ada banyak beberapa bentuk pembahagian hijrah. Cuma hijrah di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa bentuk, beberapa jenis hijrah. Yang pertama hijrah ke Habsyah. Pada ketika sahabat-sahabat diganggu di Mekah. Mana ada beberapa kali sahabat-sahabat dihijrah sana, Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi. Yang kedua hijrah daripada Mekah ke Madinah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga hijrah kabilah-kabilah dijumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk belajar. Kabilah daripada sini, daripada sini pergi ke Madinah untuk belajar dan juga untuk memberi kekuatan kepada agama. Dia duduk situ, duduk di Madinah. Yang keempat hijrah penduduk Mekah ke Madinah. Penduduk Mekah yang Islam pergi ke Madinah, lepas tu balik semula ke Mekah. Dan yang kelima umum, yang kelima semua boleh buat belakang, iaitu hijrah dengan maksud meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahagian ni antara ulama dia terima memasukkan pembahagian lagu ni seperti Imam At-Tibi di dalam kitab dia tu, di dalam Syarh At-Tibi dalam tu dia sebut ini pembahagian salah satu daripada bentuk pembahagian hijrah. Setengah ulama yang lain pula dia bagi hijrah pula kepada bentuk lain pula, iaitu dia bahagikan hijrah ni kepada 3 jenis hijrah. 3 jenis. Yang pertama dia panggil hijrah al-makan, tempat. Makan tu mana tempat. Hijrah al-makan, hijratul makan. Hijrah dengan makna berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Seperti dari tempat yang banyak maksiat, banyak kefasikan, dia tak boleh nak ubah, mengganggu dia. Kalau dia boleh ubah tak apa, dia boleh, dia wajib, dia kena ubah. Ni dia tak boleh nak buat apa, bahkan mengganggu dia pula, menyebabkan dia sendiri jadi payah nak buat ibadat. Dia sendiri jadi mana tergugak, kita kata tergugak, rasa dia tak kan? Dia tak kan? Tak boleh nak kawal. Tak boleh nak kawal. Tempat dia banyak maksiat lagu tu. Dia tempat dia banyak kefasikan. Lalu dia berhijrah dari tempat tu ke tempat yang lebih baik. Tempat banyak ada sini masjid itu, ada orang mengajar, benda-benda maksiat tak berapa ada sini. Dia berhijrah, tinggal tempat tu, pergi ke tempat lain. Pergi ke tempat lain. Tak apalah, jauh sikit pergi kerja pun, sikit pergi sini, amal. Tidak serabut malam-malam, tidak ada bunyi karaoke lah, batu lah, bani lah. Kereta pun tergoda. Duduk pindah daripada satu tempat. Atau berpindah daripada negeri kafir ke negeri Islam.
Itu hijrah al-makan. Ataupun tidak untuk mencari ilmu daripada Malaysia pergi ke negara-negara, ya, boleh tempat untuk mencari ilmu. Pergi ke India, Pakistan, pergi ke Jordan, kita kata, tu cari tempat untuk berhijrah, tempat untuk mencari ilmu dengan maksud mencari ilmu. Yang kedua dia panggil hijrah al-amal. Hijrah dari segi amalan, iaitu daripada amalan yang tidak baik, melakukan maksiat, kepada buat amalan ibadat. Tinggal maksiat, buat ibadat. Ataupun mempertingkatkan amalan dengan lebih baik. Dulu buat dah, tapi sekarang ni dah. Ni hijrah, tinggal tu buat kok lebih baik lagi. Buat kok lebih baik lagi. Itu juga hijrah. Ataupun mana meninggalkan larangan Allah. Itu juga dengan makna hijrah juga. Hijrah al-amal. Yang ketiga dia panggil hijrah al-amil. Hijrah al-amil, iaitu hijrah meninggalkan orang yang buat dosa. Dia buat sesuatu kesalahan, dia buat sesuatu dosa, kita hijrah, tinggal dia. Tinggal dia, jangan cara ke dia, jangan baik dengan dia, pulau dia, kalau ke mana kau tak kira. Tak kira. Tujuan dia apa? Tujuan supaya dia berubah. Seperti kita kata, banyak contoh ni, banyak contoh. Kalau kita, kalau biasa dia sebut kalau kita. Sebab ulama dulu kan. Dia kata. Seperti contoh kita kata kita hijrah, tinggal orang yang menego, dia nipu. Nipu dalam menego. Kalau dia timbang gula tu, mesti tak cukup. Tak cukup sahu. Tak cukup. Tak cukup. Tanda tak cukup dia timbang. Semua. Jadi orang lagu tu, kalau orang beli juga dekat dia, beli juga, dia tipu pelaku. Dulu dia kurang sahu, dan ni dia kurang 2 hu. Dah laku. Supaya kita kurang pun aku juga, orang beli juga, dia kurang. Orang lama kau kurang. Tu. Jadi orang laku ni tak sakit beli. Kalau tahu dah. Kalau tentu dia tahu. Tak sakit beli. Sekali dia beli kan dia, timbang tak cukup. Dia ni timbang. Tak sakit beli. Masa-masa tak beli kedai dia. Apa tak beli tu? Supaya dia berubah. Supaya dia mikir. Orang tak mari beli kedai aku ni, nipu berkali. Aku nipu. Tak pergi dah. Tak nipu dah dia. Berubah. Dia pun berubah. Dia jadi molek. Jadi tak nipu. Itu maksud hijratul amil. Ataupun hijrah dengan meninggalkan, dengan maksud meninggalkan orang yang melakukan maksiat. Terang-terang. Supaya dia tu berubah. Yang mana kalaulah kita sokong perbuatan maksiat yang dia buat tu, dia akan jadi semakin galak buat maksiat. Seperti kita kata hak mudah ni lah, hak turun depan mata kita. Boleh kelih anak hari. Dalam majalah, dalam media ketok boleh kelih. Dalam media TV ke apa tu, boleh kelih juga. Boleh kelih. Seperti kita kata golongan artis lah kita kata. Tu. Galak melakukan maksiat. Jadi seperti kata-kata contoh, dia bergambar, posting, gambar seksi-seksi. Nak suruh laku majalah ni, macam-macam lah majalah, nama mangga lah, apalah nama tu, dia bubuh nama tak cara, isi dalam. Jadi, bulan ni dia saya nak peti. Tu dia saya nak peti, dia guling situ. Laku, tak cukup cetok, 4-5 kali ulang cetok laku. Bapa pakai beli. Sedangkan benda tu benda maksiat. Dia buat maksiat. Orang beli laku. Kau galak dia. Bulan lepas dia selok peti. Bulan ni dia selok pohon pula. Bapa? Laku. Laku. Jadi orang yang laku tu kena hijrah. Hijrah tinggal dia. Jangan nak beli. Jangan sokong dia. Jangan sokong tu bapa. Nak ke dia ke? Nak suruh dia berubah. Dia saya nak betih, pakat tak beli. Semua tak beli belakang, tak laku. Bertimbung, tak laku. Mikir, tak laku. Nanti, orang kata, saya nak betih ni. Saya nak pohon tak laku. Rasa saya nak. Lama-lama dia tinggal benda maksiat. Begitu juga maksiat yang lain, konsep, apa, tinggal. Majalah hiburan, kau tinggal. Jangan beli. Itu mana hijratul amil. Mana sesuatu amalan atau benda-benda yang bersifat maksiat, tinggal. Jangan buat. Jangan terlibat pulau. Sehingga menyebabkan orang yang buat benda tu mikir. Dia tak akan buat.
Tu dia jadi mikir. Oh, kita buat orang tak suka kita buat lagu ni. Dia tak buat. Tetapi masalah ni pakat suka. Dia jadi kohok galak. Dulu sekadar kalau gapo-gapo dalam majlis sekadar kita kata salah dah. Lepas tu nampak orang tak ada apa satu. Orang mau orang baru kalau buat program dia gak apa kita kata macam-macam lah program ni. Anugerah kita buat tu lebih tegon ni. Orang agama. Selama tu dia sekadar salah tak gitu lah. Nampak orang dia senyum pula dekat orang. Dia senyum pula dekat orang. Tak apa, ramai orang tulis ni. Ramai orang tu. Orang suka, orang tak tegak. Jadi hak jenis lagu tu kena hijrah. Hijrah lagu mana? Hijratul amin. Hijrah tinggal orang yang buat amal lagu tu. Tak sedih. Dia buat program tak sedih. Biar kosong kursi tu. Kosong. Pergi jemputan pun tak sedih. Kosong kursi. Tak buat dia. Tak ada. Mana amalan-amalan maksiat lagu tu tak ada. Dengan sendirinya akan jadi hapus dengan sendirinya. Tidak nanti kita nak kata perira, nak kata gapo, nak kata kerajaan gapo tak sah, tak payah. Kita sendiri berhijrah. Tidak buat benda tu, tidak menyokong, memulau benda tu dengan sendirinya benda tu akan mampu gitu. Mampu gitu dengan sendirinya akan jadi lagu tu. Jadi banyaklah cara tu antaranya seperti kita di rumah kita, anak-anak kita apa beli, saya bakar beli buku ni ya. Bakar. Baru dia tak beli. Marah. Baru dia tak beli. Jadi kalau masing-masing buat lagu tu belakang, pakak tak beli belakang, benda-benda, majalah-majalah yang ada unsur maksiat lagu tu, tinggal. Mana jangan beri sokongan kepada orang yang melakukan maksiat lagu tu. Lama-lama, orang yang melakukan maksiat lagu tu dengan sendiri dia akan pindah. Pakak duduk, pakak senyap, pakak. Tak ada apa. Pakak lagu tu. Itu makna hijratul amin. Hijrah meninggalkan orang yang beramal, iaitu orang yang melakukan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara tak mana? Perkara-perkara dosa. Baik. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam buat contoh hijrah. Hijrah kerana Allah. Yang pertama dia, hijrah kerana Allah. Kemudian lawan kepada kerana Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam buat contoh kerana dunia dan juga kerana wanita, kerana perempuan. Dua contoh. Lawan kepada kerana Allah. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam buat contoh lawan kepada kerana Allah, kerana dunia dan kerana wanita? Sebab kerana biasanya manusia ni bila dia buat sesuatu perkara, kalau tidak ikhlas kerana Allah, dia akan pergi kepada dua ni. Dunia dan juga wanita. Dunia tu banyaklah dunia tu. Nak dapat keagungan, nak dapat anugerah, nak dapat kemasyhuran. Apa lagi? Nak duduk dengan orang-orang besar ke betapa ke. Itu kerana dunia. Atau kerana wanita. Kerana nak pikat orang tu ke orang ni ke macam-macam. Kerana wanita. Dua. Dan juga kerana kedua-duanya adalah fitnah yang besar kepada umat. Fitnah yang besar kepada umat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Imam Ahmad, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." Setiap umatnya ada fitnah dia, ada ujian dia. Fitnah umat aku ni, ujian untuk umat aku ni adalah harta. Sebab tu kita tengok ramai mana manusia sekarang ni, umat Islam sekalipun, ramai mana ya lepuh kerana harta. Dia penuh kerana harta. Dia benda ni bukan sekadar menipu orang dunia saja. Orang agama pun turut sama tergugat, turut sama tergoda. Orang agama pun. Sehingga orang agama pun cari agama, belajar agama, buat benda-benda agama kerana dunia. Semata-mata kerana dunia, tidak kerana agama, tidak kerana Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagu tu? Fitnah dunia ni. Begitu besar sekali fitnah dunia. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagi. Begitu juga fitnah wanita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarra 'ala rijal minan nisa." Aku tidak tinggalkan fitnah kepada orang jantan ni, hak lebih bahaya lagi daripada orang tina. Orang tina, fitnah mana kepada orang jantan hak lebih bahaya, hak lebih besar. Hak tu hak paling besar. Hak lain tu nombor 2, nombor 3 ada hak tu. Fitnah orang